Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Ini dah kali ketiga Abang rekod. Abang tak tahulah apa sebabnya. Abang bila rekod je terus handset mati. Abang rekod je terus handset mati. Abang tak tahu sebab apa. Abang, bila kita cerita benda-benda yang berkaitan dengan alam sebelah ni, sebenarnya di sekeliling kita ni memang kita berjiran sebenarnya kan. Kita manusia, dia benda yang gaib. Jadi sebahagian daripada kita kenalah percaya. Kita sebenarnya kena percaya yang kita berkongsi alam. Okey, sebenarnya hari ni abang nak bercerita tentang kisah budak Koko, bukan Koko. Kalau korang tahu, Koko tu adalah satu produk penapis air kan, macam Kowe kan. Kita ada Kowe, kita ada Koko. Yang ni budak Koko ni call abang pada pukul 11 malam beberapa hari yang lepas. Dia call bang minta ceritakan tentang pengalaman dia menjadi budak Kowe. Tapi abang tanya dia, budak Koko. Abang tanya dengan dia, waktu kau tukar penapis air ke? Tak, dia kata bukan penapis air, tapi waktu buat sanitizing. Sebab Koko ni dia ada perkhidmatan sanitize, dia sembuh-sembuh lah sanitizer dekat semua seluruh tempat, dan siapa-siapa pun boleh call dia lah, boleh call pihak Koko untuk buat sanitize. Tapi bila abang dengar sanitize ni, abang cakap, ni baru lagi lah kan, sebab kes-kes sanitize ni kes-kes COVID lah kan. Dia kata baru bang, baru lagi berlaku lebih kurang tahun lepas. Jadi abang bahagikan cerita ni pada dua tau, part 1 dengan part 2. Sebab part 1 cerita tempat lain, part 2 cerita tempat lain. Jadi kalau korang nak tahu keseraman macam mana budak Koko ni alami, tonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap malam ni abang tak kena apa-apa, insya-Allah, amin. Kita doa pada Allah Taala kan. Okey, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Jam di dinding sekarang menunjukkan pukul 1.20. Abang terpaksa cerita pukul 1 sebab seram. Bukan tak seram, seram. Abang sedar tau, kita ni hidup bukan kita je tau. Kita ada hidup alam sebelah kan. Abang seram, tapi nak buat macam mana kan, ini je masa yang abang ada. Berkerut muka abang. Ni je masa yang abang ada. Tapi abang cerita yang terbaik lah, yang sebaiknya, sebab ini kira amanah jugalah sebagai pengajaran untuk kita. Okey, cerita ni macam ni. Yang cerita ke abang ni namanya Din tau. Din, dia ni umurnya lebih kurang 30 tahun. Dia kerja dengan Koko. Dia baru kerja dengan Koko selepas dia diberhentikan kerja dengan pihak company dia yang lama. Dia seorang programmer. Jadi dia berhentikan kerja daripada tempat kerja lama sebab tempat kerja lama tu dah bungkus disebabkan PKP. Tapi Alhamdulillah dia dapat kerja dengan Koko sebagai pekerja yang buat sanitizer. Sanitizer tu adalah salah satu servis Koko buat. Koko tawarkan servis tu. Jadi siapa-siapa yang nak sanitize tempat tu, macam sanitize rumah, sanitize sekolah, boleh hubungi pihak Koko dan Koko akan hantar orang-orang dia buat sanitizer. Jadi pada satu hari, si Din ni, dia dapat job immediate tau. Immediate job. Dia bukan job yang esok buat, hari ni dapat. Maksudnya hari ni diberitahu, esok baru pergi, tak. Ni dia kata dia kena buat immediate job dekat kawasan Negeri Sembilan. Abang tak boleh beritahu sebab Din tak kasih untuk abang bagi tahu. Dia ni muda lagi kan. Dia kata jangan beritahu bang kat mana sebab saya tak nak benda ni menimbulkan fitnah. Sebab kenapa menimbulkan fitnah, nanti korang tahu. Jadi dia ni pun bila dia dapat call lebih kurang pukul 4 petang. Dia kata, bos dia kata kau kena buat sanitize dekat sekian-sekian tempat. Tapi dia kata, alamat tempat tu jauh bos. Kalau saya ke sana, sampai sana sasar dah pukul 5.30 ke pukul 6. Kalau saya bertolak sekarang daripada sini. Atau bos dia kata, nak tak nak kena buat. Sebenarnya tugas tu orang lain yang buat. Tapi disebabkan orang lain tu ada benda yang perlu diselesaikan pada hari itu. Ada urgent lah kan. Jadi dia ni terpaksa ditugaskan untuk meneruskan kerja budak yang satu lagi tu. Dia ni dalam otak dia rasa macam okey je, tak ada masalah. Korang tahu sebab apa? Sebab dia disuruh sanitize masjid. Kita kan orang Islam kan. Masjid tu sebahagian daripada rutin lah, sebahagian daripada hidup kita kan. Jadi tak adalah apa benda, malah seronok lah kan dapat sanitize masjid lah. Kita dapat sanitize, buat sesuatu yang baik dengan masjid. Tapi tanpa dia tahu sebenarnya kat sana ada yang menanti. Bukan hantu, tapi korang nilai sendiri lepas tu Jadi Din pun bertolak lah daripada tempat kerja dia, pun naik kereta.
Naik kereta, lepas tu nak cari tempat lagi sebab masjid tu di kawasan luar bandar. Kan di kawasan luar bandar, sebaik dia ada Waze, ada Google Map. Dan ikutlah Google Map, memang betul sampai dekat situ pukul 6 petang. Dah petang, dah gelap. Sebab tu kawasan luar bandar kan. Luar bandar, kawasan gelap. Dan dia kena sanitize dekat satu masjid di kawasan agak berbukit sikit. Tapi baiklah dia sampai dekat masjid tu, ada seorang pakcik yang tunggu. Pakcik tu memang dia bertugas sebagai muazzin ke apa benda lah, masjid lah. Lepas tu dia tanya dengan pakcik tu, masjid ni kena dah nak maghrib cik, tak ada orang azan ke guna ke? Oh tak, sekarang ni pakcik tu cakap masjid tu tak digunakan sebab PKP. Diorang lebih tumpukan kepada masjid baru. Ini dikira masjid lama. Tapi tengok pada keadaan pun dah usang lah. Masa ni Din tak perasan tau. Din tak perasan lagi apa-apa. Lepas tu dia cakap dengan pakcik tu, jomlah pakcik kita naik atas, pakcik berbukit kan. Jomlah pakcik kita naik atas, kita buat sanitize, pakcik tunjuk kat saya. Lepas tu pakcik tu cakap apa? Pakcik tu bagi kunci. Pakcik tu hanya bagi kunci pada Din. Dia kata, engkau buatlah, pakcik nak merokok dekat bawah ni. Atas tu masjid tak ada apa-apa. Okey, insya-Allah je. Lepas tu Din macam bagi kunci. Okey, tak apalah. Dia pun ambil kunci dia. Tak apa cik, dia pun naik atas. Waktu dia naik atas tu, dah nak dekat dengan masjid, baru dia perasan. Masa tu bulu roma dia meremang. Dah lah pukul 6 petang weh. 6 petang kalau dekat ujung kampung gelap dah kan. Pokok rimbun weh. Abang masa dengar cerita tu pun boleh bayangkan lah. Dia cerita pun ton suara Din tu bila cerita kat abang rendah tau. Ton dia rendah. Abang tahu dia cerita tu dalam keadaan yang takut. Okay. Dah lah dia baru kerja waktu tu. Buat sanitizing kan. Korang tahu apa dia nampak? Rupanya masjid tu di tengah-tengah kawasan kubur lama. Keliling kubur, tengah-tengah masjid. So, Din kena lalu kawasan masuk pintu ke masjid tu, dia dah kena lalu kawasan kubur lama. Mengucap juga dia. Dia kata bukan dia takut bang, dia bukan tak berani, memanglah kita akhirnya meninggal juga. Cuma dia tak ready, tak dalam otak dia memang tak terfikir benda tu. Dia tak terfikir dia akan lalu dekat kawasan kubur. Dan dia tak terfikir masjid tu dekat dalam pendalaman, dan dia tak terfikir masjid tu memang di kelilingan kubur lama. Tapi nak tak nak dah tugas, dia pun buat lah. Dia masuk, naik atas, buka gate, naik, lepas tu sampai dekat pintu masjid, dia buka, okey, dia buatlah start sanitize. Dia buat start sanitize, okey. Dia mulakanlah daripada saf-saf semua, sampailah dekat kawasan mimbar masjid. Tak ada apa-apa. Memang dia nampak keliling tu kubur. Sebab tingkap-tingkap tu, dia kata tingkap yang senang nampak, senang keluar, lut cahaya kan. Nampaklah bayang-bayangan batu-batu nisan yang banyak kan. Dan kubur tu agak besar, dia kata. Ikut hati, dia nak ajak je pakcik tu teman. Tapi dah pakcik tu tak nak kan, tak nak dia kena buat juga. Dia sanitize. Sambil tu dia selawat-selawat lah dalam hati. Dia selawat, Nabi, dia kalau ikut kata Din tu, dia macam, waktu dia berselawat tu, abang boleh agak lah, dia ni orang yang semayang lah. Dengan kata lain, dia seorang yang semayang lah. Jadi dia pun sanitize sampai dekat kawasan mimbar. Tak ada apa-apa. Okey, dekat mimbar tu ada 2 bilik. Satu bilik kanan, satu bilik kiri. Dia pun masuk bilik kanan dulu. Bila di bilik kanan, dia buka kunci, pintu buka. Oh, rupanya pejabat imam. Dia pun sanitize, pejabat imam. Tak ada, pejabat tu agak besar lah. Dia kata beberapa kaki besar lah. Sebab dia ambil masa lebih kurang 5 ke 10 minit untuk settlekan kawasan pejabat imam tu aja. Okey, dah sudah selesai pejabat imam, dia kena sanitize bilik yang bertentangan dengan pejabat imam sebelah mimbar. Dia buka bilik tu, terus bau kapur barus masuk dalam hidung dia. Korang tahu tu bilik apa? Bilik pengurusan jenazah. Bukanlah jenazah diuruskan dalam tu, tapi tempat kat dalam bilik itulah dia orang simpan kain kapan, kat dalam bilik itulah dia orang simpan kapur barus, dan dalam bilik itulah dia simpan apa-apa peralatan yang berkaitan dengan mandi jenazah.
Lepas tu, masa tu dia buka dah berderau dah. Sebab tingkap dekat dalam bilik tu semuanya terbuka. Dan tingkap yang terbuka tu memang terus tembus. Terus nampak batu nisan. Berderaunya bertambah lagi bila dia tengok banyak kapas-kapas yang macam nak digunakan tapi tak digunakan. Kau boleh bayangkan tak? Korang boleh bayangkan tak? Kalau abang lah yang tukang sanitize tu, abang sanitize kat pintu jadi, lepas tu abang keluar. Abang kenapa kau tak buat macam tu? Kau sanitize kat pintu je lah. Tak boleh bang. Rezeki halal bang. Kenalah buat betul-betul. So, dia pun buatlah. Sanitize lah. Waktu sanitize tu, dia tak berani tutup pintu, dia buka ke pintu. Waktu sanitize tu, dia buka pintu. Tengah-tengah dia sanitize, dia alih-alihkan kapas, dia alih-alihkan kain. Benda tu tak tersusun tau. Dia agak berserak-serak sikit kan. Tiba-tiba pintu dia, bang! Tertutup sendiri. Kalau abang cabut, lantaklah sanitize tak sanitize. Halal rezeki, halal tak halal. Lantak. Tapi dia ni rasa macam terkejut, dia kata. Terkejut bang, memang bukan tak terkejut. Nak terkencing pun ada juga. Tapi dia pergi kat pintu, dia buka balik. Lepas tu dia sambung sanitize. Atau abang tanya, ada apa-apa berlaku ke? Tak ada. Dalam bilik tu tak ada apa-apa bang. Tak ada masalah pun. Okay. Tak ada masalah. Dia teruskan sanitize, dah habis sanitize. Memang waktu tu bulu roma dia memang naik. Dia kata memang bukan dia takut, tapi dia tak terfikir dan tak ready benda tu akan berlaku kan, akan berhadapan dengan tu. Lepas tu dia sanitize, dah habis, dia tutup bilik. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Dia kata bang, waktu dia tutup bilik tu, dia kena sanitize tempat lain pula, iaitu di kawasan saf perempuan. Waktu dia sanitize kawasan perempuan, kalau korang tahu dekat masjid, kawasan perempuan dia tertutup dengan tabir tau. Waktu dia sanitize dekat dalam kawasan perempuan tu, dan kawasan perempuan tu gelap tau, lampunya dah mati. Sebab kawasan waktu PKP kan orang dah tak guna masjid, orang dah tak tahu pun lampu terbakar ke lampu hidup ke. Jadi dia waktu sanitize kawasan perempuan tu, kawasan tu gelap. Dan dia paling tak sedap sebab dekat kawasan perempuan tu, dekat kawasan tu ada satu kubur yang orang tu baru ditanam. Jadi waktu dia sanitize tu, dia kata dia tak nak membelakangkan kubur tu. Nampaklah kubur tu melalui tingkap kan. Dia tak nak membelakangkan kubur tu. Dia berdepan dengan kubur tu dan dia mengundus belakang-belakang slow-slow lah. Dengan kata lain, kalau korang boleh fahamkan, dia tak nak membalikkan kan. Dia kata dia takut kalau dia balikkan tu, dia punya tengkuk dia meremang lah. Okay lah, tak apalah, dia sanitize. Habis dia sanitize tu, macam kawasan tu gelap dan agak suram lah. Sebab kalau korang tahu, orang Islam percaya kalau dekat dalam masjid ni atau surau, selain daripada manusia yang semayang adalah golongan-golongan jin Islam yang pun semayang dekat masjid. Kadang-kadang kita tak nampak dia kan. Kadang-kadang memang dia ada. Itu orang Islam percaya pasal jin-jin Islam ni. Mungkin din tu cakap dekat kawasan perempuan tu memang tempat jin-jin Islam. Sebab dia memang ada rasa lain. Dia memang rasa macam ada orang, ada sesuatu. Jadi okeylah, dia sanitize, dah habis, settle sanitize dekat pukul 7 tau. Dekat pukul 7, lepas tu dia turun bawah, dia kunci, dia turun bawah. Masjid tu tak digunakan untuk semayang dan tak ada azan daripada masjid tu. Lepas tu dia serahkan kunci dekat pakcik tu. Dia cakap dengan pakcik tu, "Cik, dah lama ke masjid ni tak guna?" Atau pakcik tu cakap, "Sejak PKP pertama tak guna. Orang semua pergi masjid baru. Masjid lama ni just nak buat sanitize. Mungkin selepas sanitize tu, pihak masjid akan consider lah untuk gunakan balik sebab dah dibersihkan kan." Okey, Din pun dah salam-salam dengan pakcik tu. Okey, Din pun naik kereta. Bila naik kereta, Din drive, dah gelap tau waktu tu. Pukul 7 kan, dah gelap. Kawasan luar bandar memang dah gelap. Dia drive, waktu dia drive tu, dia ada terbau kapur barus tau. Macam, mungkin disebabkan baju dia kot. Sebab tadi dalam bilik pengurusan jenazah tu kan ada kapur-kapur barus kan. Mungkin dia terlanggar-terlanggar kot, dia ada bau-bau kot. Tapi makin lama bau kapur barus tu makin kuat tau. Bau dia menyengat hidung. Dia berhenti tepi, sampai dekat jalan besar dia berhenti tepi. Dia cari, cium-cium bau di badan dia, memang tak ada bau kapur barus. Bau apa? Daripada mana datang dia ni? Dan dia tertoleh ke belakang. Dia nampak ada satu plastik merah. Dia pelik.
plastik merah. Rasanya dia memang tak ada plastik merah dia bawa tadi. Okeylah, dia pergi capai-capai. Yelah, kita boleh capai kan daripada tempat duduk driver tu, kita boleh capai plastik tu. Bila dia capai, dia tarik, memang betul kapur barus tu baunya datang daripada plastik tu. Dan dia buka, rupanya dalam tu ada kapas, ada kain putih, lepas tu ada kapur barus. Senang cerita, dalam plastik tu adalah satu set pengurusan jenazah. Kalau korang buat apa? Dan kalau abang, mungkin abang cempak terus. Tapi Din tak buat macam tu. Din, dia drive, dia pergi sembahyang maghrib dekat satu masjid, masjid bandar lah, masjid dekat jalan besar, dan dia ambil plastik tu, dia tinggalkan dekat kaki lima masjid, dekat dalam lah, kaki lima dalam, lepas dia sembahyang maghrib. Dalam otak dia ni, sama ada pakcik tu dengki atau sesuatu sengaja nak dengki dia. Itu je. Siapa yang letakkan plastik tu? Set baik dia ni jenis yang berani. Dia kata, saya lawan bang, saya lawan perasaan tu. Sebab kita pun akan mati kan bang. Abang yang tukang dengar dia pun macam cakap. Tapi sebenarnya abang dah meremang-remang dengar. Dia kata, saya tak anggap tu syaitan bang, tapi saya anggap ujian untuk saya lah, dia kata. Lepas tu dia ambil beg plastik yang ada kapur barus, yang ada kapas dan ada kain putih tu, dia letakkan dekat kaki lima masjid yang tempat dia sembahyang maghrib, dan tu dia balik. Dan sepanjang balik tu dia tak tutup tingkap, dia buka tingkap, dia nak suruh bau kapur barus dia hilang. Dan sampai kat rumah, bini dia tanya kenapa badan dia bau kapur barus. Lepas tu dia ceritalah sampai mula sampai habis. Itu adalah kisah pertama Din sanitize masjid di kawasan Negeri Sembilan. Bukan hantu, bukan nak mengkecil-kecilkan masjid, tapi ini adalah pengalaman manusia yang kita kena ambil iktibar. Mungkin ada makhluk lain nak ingatkan Din, mati tu pasti. Kita ambil positif lah benda tu kan. Itu adalah kisah pertama. Okey, jom kita lanjut ke kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni berkisarkan pada Din juga. Din melakukan sanitizer dekat satu sekolah, sanitizing dekat satu sekolah agama dekat kawasan Negeri Sembilan. Cerita dia macam ni. Dia nak kena buat sanitizer. Memang tempat tu dalam salah satu lokasi dia untuk buat sanitizer lah, sanitizing, sembur-semburkan. Jadi, waktu dia nak cari lokasi sekolah agama tu, punyalah susah. Sebab lokasi tu berubah-ubah tempat dia kata. Kan kejap ke kanan, kan kejap masuk kiri, kan kejap kanan. Susah nak jumpa tempat tu, sekolah agama tu. Tapi bila dia dah sampai dekat sekolah agama tu, petang lah, lepas asar masa tu, dia nampak sekolah agama tu dah macam sekolah agama yang dah tinggal 100 tahun. Lepas tu dia tanyalah dengan guard kan, adalah penjaga sekolah tu. Sekolah ni dah tak guna, kecil. Pakcik tu cakap sekolah ni masih digunakan. Cuma sejak PKP budak-budak work from home lah. Study from home lah. PDPR PBPR ke PPR ke gitulah. Dia study daripada rumah. Jadi sekolah agama ni dah tak digunakan. Tapi bila Din pergi, yang tugas Din ni sebenarnya dia nak pergi sanitize blok kedua tau. Blok kedua dekat bawah bukit. Blok pertama atas bukit. Lepas tu ada pentadbiran atas bukit. Blok kedua dekat bawah bukit, yang dia ni ditugaskan untuk sanitize blok bawah bukit. Sebab mengikut kata pakcik guard tu, yang blok bawah bukit tu salah seorang student dia dah terkena COVID dululah. Jadi ni baru sempat dia orang nak buat sanitize. Yang kat depan tu tak ada COVID lah, tak ada student yang kena COVID. Jadi dia ni pun teruslah, dia pun dah tengok dah petang kan, dia tak nak lambat-lambat sekolah agama tu kan. Dia terus je lah pergi turun dekat dua. Pakcik tu tak teman dia, pakcik tu ada dekat pintu depan lah, dia kata. Dia terus turun ke bawah, dia terus buka pintu bilik kelas tu, bilik kelas banyak kan. Dia buatlah sanitize. Waktu dia buat sanitize tu, dia nampak budak-budak sekolah agama ni lekat-lekatkan lukisan dekat dinding tau. Dan lukisan tu buatkan dia psycho, dia kata. Sebab lukisan tu lukisan orang pakai ada taring, perempuan rambut panjang. Lukisan tu buat dia rasa macam seram. Tapi itu adalah kelas pertama. Okey, yang kes seram ni dekat kelas belakang tu, kelas keempat.
Tapi dia jadi seram sebab dia kata keadaan sekolah tu dengan shilling jatuh, dengan kursi meja terbalik-terbalik, macam terkacau lah semuanya, kedudukannya tak cantik lah. Tapi yang paling stres dia kata shillingnya jatuh. Sebab dekat atas, kalau dia pandang atas gelap. Kawasan atas shilling tu, dekat kawasan bumbung tu gelap. Dia sanitize lah. Dia sanitize, dia sudah kelas pertama, dia sanitize kelas kedua. Sanitize kelas kedua, okey, tak ada jadi apa-apa. Tapi memang, dia pun pelik juga kenapa budak-budak sekolah tu suka buat lukisan-lukisan yang menakutkan. Dan lukisan yang paling banyak diorang buat adalah lukisan orang rambut panjang. Dia pun tak tahu kenapa lukisan tu ada kat situ. Kenapa budak sekolah agama buat lukisan tu? Itu yang dia terfikir ke otak lah. Jadi, kelas pertama dah settle, kelas kedua dah settle, kelas ketiga pun settle. Sampai kelas keempat, bila dia masuk kelas keempat, dia tahu. Din boleh rasa ada sesuatu kat kelas ni. Kita, bukan Din lah, kita pun manusia kalau ada sesuatu tu kita rasa tak sedap, kita rasa meremang je gitu kan. Macam tak selesa kan. Jadi Din pun bila masuk kelas keempat tu pun dia buat sanitize, tapi kelas keempat ni lagi teruk daripada kelas kedua, ketiga dan pertama. Dia punya shilling banyak yang jatuh, banyak yang runtuh. Mungkin sebab tak digunakan kan. Dan sewaktu dia sanitize memang sempat ada shilling yang jatuh. Okay. Waktu sanitize tu tak ada masalah. Bila sanitize dia dah nak habis, proses tu dah nak habis, dia terperasan ada benda bergerak dekat shilling tu. Kan abang beritahu yang shilling ni dia jatuh kan. Dan atas tu macam nampak macam ruang gelap kan. Keadaan waktu tu macam dah petang sangat kan. Ruang gelap. Jadi dia rasa macam ada benda yang melintas-lintas. Dia nak pandang tapi dia tak berani nak pandang. Dia rasa macam lebih baik dia tak pandang, lebih baik dia tak tahu. Jadi dia buat sanitize. Dia perasan benda tu bergerak. Dan bila dia dah habis sanitize, dia dah bungkus barang semua, baru dia tergerak nak toleh ke atas. Dia toleh ke atas dia nampak satu budak hitam, rambut pendek, mata putih, tak ada mata hitam, pandang kat dia. Dan Din tahu tu bukan manusia. Apa yang abang tanya, Din, kau tak takut ke, Din? Takut bang, tapi barang sanitize ni mahal bang. Kalau tak pasal-pasal saya kena ganti rugi kan. Tapi saya cepat-cepat lah bang. Saya takut apa bang? Saya takut pintunya tertutup, lepas tu saya tak keluar. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa sebab mungkin saya baca Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca macam tu kan. Jadi benda tu hanya pandang. Kau pandang lama ke, Din? Tak, saya pandang kejap je bang. Saya pandang nampak memang mata tu putih, memang tak ada mata hitam, budak, dia kata. Lepas tu dia tunduk ke bawah, dia terus bungkus, dia terus keluar. Okay, balik. Lepas tu dia cakap dengan guard tu, cakap lah, bang, keras jugaan blok ni. Abang tu boleh reply apa? Sebab itu aku malas teman kau. Rupanya dia tahu yang blok yang Din nak bersihkan tu bukan blok yang seronok, blok yang menyeramkan, yang stres. Jadi nak buat macam mana? Benda dah berlaku kan. Okey, Din pergilah. Dia memang dah, dia kata okeylah, start daripada tu, balik sampai rumah. Dia kata itu antara pengalaman yang seram. Dan sejak daripada tu dia berhenti. Punca dia berhenti, balik daripada sekolah agama tu, dia demam. Baru dia tahu sebenarnya mungkin perasaan dia berani, tapi hati dia sebenarnya masih lagi rasa macam takut kot, dia kata. Masih lagi rasa macam tak tenteram. Balik tu dia demam, kenalah panggil orang lah, minta air supaya pulih semangat. Kita orang Islam percaya kan, orang Melayu Islam ni percaya bila doa lah, minta doa daripada orang alim. Alhamdulillah dia okey. Habis tu daripada okey tu, dia berhenti kerja kowe, dia berhenti kerja koko. Lepas tu abang tanya dengan dia, sekarang kau kerja apa, Din? Kerja kowe bang.
Bagus kau idea kau ni, daripada koko kau pindah kowe. Cakap kenapa kau pindah kowe? Sama bang method dia. Dulu jual penapis air. Okeylah. Abang pun dengar, okeylah. Itu adalah dua kisah yang disampaikan oleh Din, macam mana pengalaman dia menjadi budak koko buat pembersihan. Abang minta maaf lah kalau ada orang-orang yang kerja koko. Abang bukan nak memalukan koko atau nak menakut-nakutkan. Jangan beli produk koko, tak apa. Tak ada. Tapi ini sebagai pengajaran je lah kan. Sebagai pengajaran untuk kita lah. Dan kowe dengan koko memang tak ada salah. Memang itu adalah sebahagian daripada tugas. Nak tak nak kita kena buat tugas tu kan. Abang minta maaf kalau ada sesiapa yang terasa sebab abang ceritakan produk koko ni kan. Takut juga kan. Cakap apa benda nanti dia claim. Takut. Takut. Taklah. Tak ada claim lah. Tak ada kan? Okey. Okey. Itulah dua kisah yang disampaikan oleh Din si budak koko. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang dua kisah Din sebagai budak koko buat pembersihan sanitizer. Benda ni masih baru lagi, Din kata pada awal-awal tahun hari tu. Awal tahun ke ujung tahun macam tu. Jadi benda ni kena sedarlah, kita kena sedarlah. Kau perasan tak hari ni abang stres? Abang tak senyum kan? Abang tak banyak senyum. Abang banyak cerita stres. Abang tak tahu kenapa. Banyak kali kena dengki kot. Jadi perasaan tu macam berhati-hati kot. Berhati-hati. Tadi masa abang nak mula cerita pun 2-3 kali kamera abang tertutup sendiri. Lepas tu abang rasa macam, ya Allah Tuhan, aku tolonglah. Aku nak cerita bukan untuk apa, tapi untuk perkongsian dengan orang-orang ni semua kan. Jadi abang harap cerita kali ini beri iktibar kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.